Okey, jadi kamu bayangkan keadaan yang mana berlakunya sekatan-sekatan ataupun keradangan di kawasan saluran-saluran pernafasan ini. Apakah yang akan terjadi? Kan? Bayangkan kalau sel-sel badan kita tidak menerima oksigen. Jadi sudah tentulah banyaklah kan? Banyaklah kesan-kesannya. Sebab apa? Badan kita ataupun sel-sel di badan kita tidak menerima oksigen. Ataupun diterima tapi dalam keadaan tak banyak, kekurangan, ataupun badan kita ni terpaksa perah habis-habisan. Otot interkostal tu dia kena kecut, betul-betul kecut, sebab nak tarik juga udara ni masuk ke dalam kan. Bila mana benda tu perkara macam ni berlaku dalam 10 tahun, 20 tahun. Kau bayangkanlah. Okey. COPD boleh menyerang sama ada lelaki ataupun wanita, dan risiko untuk mendapat penyakit COPD meningkat dengan usia seseorang. So bila mana makin berumur, semakin berisiko sebenarnya. Gejala yang paling umum ialah sesak nafas, terutamanya apabila melakukan aktiviti cergas. Pada waktu pagi, batuk berkahak yang berpanjangan dan nafas berdehit. Dia ada bunyi. Macam tu kan. Dia bernafas tapi berbunyi nafas dia. Yang berpanjangan dan nafas berdehit. Okey, individu yang menderita penyakit COPD cenderung untuk mengalami kegagalan peparu dan pembengkakan jantung. Yalah sebab apa? Oksigen tak cukup. Peparu dia tu terpaksa berusaha sangat kuat. Untuk apa? Untuk dapatkan juga bekalan oksigen kan. Dah bekerja sangat teruk, last kamu bayangkan macam mesin lah, bila mana kamu hentam dia habis-habisan kan. Naik kereta tak berhenti-henti, jalan je, mestilah ada bahagian-bahagian yang akan haus. Sama juga dengan badan manusia ni lah. Bila mana organ-organ badan kita terpaksa bekerja keras kan. Untuk apa? Untuk dapatkan oksigen tu. Bukan oksigen. Kalau tak cukup kan, apa akan jadi? Kita akan lemas kan. Tak ada oksigen. Jadi sebab itulah organ terpaksa bekerja keras kan. Okey, antara penyakit-penyakit COPD dalam silibus kamu ni sebenarnya banyak tapi silibus kamu ada 3. Tak nak kamu kena hafal lah. Yang pertama asma, yang kedua bronkitis kronik, dan juga emfisema. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Emfisema ni apa dia? Emfisema ni menyebabkan alveolus menjadi tidak elastik. Seperti mana yang kamu tengok gambar alveolus tadi kan? Alveolus yang ni alveolus. Dia sepatutnya boleh kembang. Kerana dia kecut. Dia kembang. Dia kecut. Masa oksigen banyak ni dia akan kembang. Kemudian bila dah nak lepaskan udara balik, pergi keluar ke hidung, dia kecut balik. Kan? Jadi sepatutnya macam tu keadaan alveolus dia kena dia macam tu. Dia elastik. Kalau kamu nak tengok, nak bandingkan peparu ni, organ peparu ni dengan keadaan biasa kamu tengok kat luar ni, apa dia? Sponge. Peparu kita lebih kurang macam sponge . Kamu boleh tekan dia akan lepaskan, dia akan kembali ke bentuk asal. Kamu tekan dia kecut, bila kamu lepaskan dia akan kembali ke bentuk asal. Maksud dia elastik. Tapi itu tidak berlaku pada orang yang pesakit emfisema ni. Mana alveolus dia tidak elastik. Dia tidak boleh mengembang semasa menarik nafas. Bahkan tidak boleh mengecil semasa menghembuskan nafas. Keadaan ini menyebabkan pernafasan seseorang menjadi sangat pendek. Dia pendek je lah. Sebab apa? Sebab dia punya alveolus tak boleh mengembang. Jadi, kalau bahagian alveolus tak boleh kembang, sebenarnya keseluruhan peparu tu lah kan. Dia tak boleh nak kembang sebab di hujung-hujungnya alveolus yang paling berfungsi. Di situlah berlakunya pertukaran udara. Tapi bila mana alveolus tak boleh berkembang, tak boleh pula mengecut, dia akan jadi nafas dia akan jadi pendek. Kan? Jika dibiarkan berterusan, alveolus boleh membesar dan pecah. Kan? Dia tak boleh nak kembang, dia tak ada sifat elastik, lalas dia akan
membesar, dia akan pecah. Okey, hal ini menyebabkan permukaan pertukaran gas menjadi kecil. Jadi sepatutnya kita akan ada banyak alveolus. Beratus ribu bahkan jutaan alveolus kita ada. Tapi bila mana ada antaranya yang pecah, tinggal sikit lah tempat permukaan untuk pertukaran darah tu. Pertukaran gas, pertukaran gas. Okey, ini keadaannya bila mana berlakunya pendarahan di alveolus. Sebab apa dia pecah, alveolus tu pecah. Kamu nampak yang merah ni, inilah berlakunya alveolus tu pecah. Kan, kamu nampaklah tumpukan darah. Kan? Dan juga di sinilah berlakunya berlakunya keradangan. Keradangan ni kalau kamu nak tengok di bahagian luar badan kita, macam contoh bisul ataupun kamu luka. Kan? Kamu luka kan sakit, lepas tu tengok dia macam mana luka tu nak sembuh. Ada kalanya kalau luka tu kalau kamu tak betul-betul treat dia sampai bernanah. Masa bernanah tu kamu tengoklah. Lebih kurang macam itulah keradangan, kan? Dan ia bayangkan ia berlaku dalam organ, kan? Ia berlaku dalam organ. Ada nanah-nanah sikit, ada sel darah merah, sel darah putih yang menyerang bakteria-bakteria tu, itu berlaku. Okey, bronkitis kronik, yang mana laluan nak pergi saluran darah, saluran pernafasan tu, udara tu, laluannya menjadi sempit, kecil. Bronkitis ni adalah penyakit yang disebabkan oleh jangkitan atau bengkakan pada saluran bronkus yang menyebabkan laluan udara untuk memasuki paru-paru menjadi sempit. Pesakit bronkitis akan mengalami batuk yang berterusan dengan kahak yang banyak. Jadi saluran udara di bahagian sini sampai turun ke bawah ni, dia punya bronkus tu sempit. Kamu bayangkan kalau kat situ sempit, macam udara nak lalu dengan banyaknya. Sebenarnya kita, satu badan kita ni banyak sel, dan setiap sel ni memerlukan oksigen. Setiap sel memerlukan oksigen. Tapi kalau bronkus ni sempit, macam mana dia nak bekalkan oksigen yang mencukupi? Oksigen ni dia kena cukup. Kalau tak cukup, kemungkinan beberapa organ akan mati. Oksigen ni macam contoh otak kita, dia tak boleh kurang oksigen. Oksigen kalau kurang ke otak kamu boleh mengantuk. Kadang boleh koma. Lama sangat tak dapat oksigen, boleh koma. Jadi selain daripada itu, penyakit yang terakhir sekali ialah asma. Asma merupakan penyakit radang sistem pernafasan yang kronik. Salur pernafasan menjadi merah, bengkak dan menghasilkan mukus yang berlebihan. Jadi biasanya kamu akan tengoklah orang asma ni dia akan tercungap-cungap. Hal ini menyebabkan salur pernafasan menjadi sempit. Bila sebab apa? Salur pernafasan dia tu jadi sempit. Bengkak, kamu tengok bila mana dia bengkak, salur udara dia kecil je nak lalu. Bila mana ini berlaku, dia macam tak cukup oksigen lah, kan? Pesakit asma mungkin mengalami pernafasan berdehit, sesak nafas, sukar untuk melakukan aktiviti tugas. Biasa kamu dengar dia bernafas tapi dia buat ada bunyi tu. Jadi itu antara tiga penyakit yang mana tergolong dalam COPD, iaitu obstruktif. Obstruktif ni berlakunya sekatan, kan? Salur pernafasan dia tu ada something yang sangkut, yang sekat. Sebab itulah dia kena COPD, ada penyakit dia COPD. Okey, sistem kita dah belajar habis dah. Kita rangkumkan sedikit. Sistem pernafasan respirasi dalam manusia dan haiwan. Sebagaimana kamu tahu, kita dah pelajari beberapa jenis sistem respirasi: serangga, ikan, amfibia dan juga manusia. Serangga ni dari sistem trakea, ikan, insang, amfibia peparu dan kulit, manusia melalui peparu. Dan kita telah mempelajari perbandingan antaranya. Setelah kita tahu struktur organ-organ tu, kita mempelajari mekanisme pula, mekanisme pernafasan.
Kemudian kita tengok pula pada pertukaran gas dalam manusia. Apa yang berlaku dalam alveolus? Kamu kena ingatlah tekanan separuh oksigen, tekanan separuh karbon dioksida. Dan juga baru sebentar tadi kita telah mempelajari mengenai isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Dan penyakit yang kita tekankan adalah COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 3 saja dalam kamu punya silibus, iaitu asma, bronkitis kronik dan juga emfisema. Jadi saya harap kesemuanya kamu dapat hafal dan kita akan masuk ke bab baru nanti.